Apa pula? Senyumlah, senyumlah, Cik Pei boleh. Ni cerita raya. Pasal lagu raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, bersuci hari dosa. Tadi saya nyanyi, saya nyanyi. Lagu saya nyanyi lah. Lagu Selamat Hari Raya. Paling tidak pun tak lagu dah. Hari Raya terkenang aku kepada si dia. Si dia tu bapak apa? Si dia tu si dia. Ni lain. Jadi itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya azan. Saya turunkan kepada akak satu cerita, ya, berkenaan dengan satu tempat yang tiada dikumandangkan azan. Cerita dia begini. Jeng. Wah, nak cerita minum belum? Jeng. Cerita dia begini. Satu ketika kami mendapat satu aduan. Satu aduan mengatakan bahawa missionary pendakwah Kristian masuk menyampaikan risalah Kristian di satu kampung. Jadi kami dapat aduan ini dan kami buat mesyuarat tergempar, membincangkan perkara itu. Bila kami tengok risalah tu memang benar-benar dalam bahasa Melayu Malaysia. Saya sebut bahasa Melayu Malaysia sebab asalnya bahasa itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu ada dua. Ada beberapa. Bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Indon, bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia lah. Kalau bahasa Melayu Indon tu kantor. Membutuhkan. Bila kakak dengar, membutuhkan Ustaz. Membutuhkan itu maknanya memerlukan. Dalam bahasa kita, memerlukan. Mereka kata membutuhkan. Itu di bahasa Melayu Indon. Bahasa Melayu Malaysia memerlukan. Jadi risalah Kristian itu dalam bahasa Melayu Malaysia. Bermakna pengarang risalah ini ialah orang Malaysia. Orang kita lah, orang negara kita, bukan orang luar. Bila buat mesyuarat, kita tanya kepada Tok Sidang, macam mana boleh ada risalah? Jadi dia kata risalah ni dia beri rumah ke rumah. InsyaAllah orang ni dia pendakwah Kristian masuk sampai ke rumah kemudian macam kita bagi risalah apa parti Tupperware lah. Bagi satu datang ya. Parti Tupperware pukul 12 hari. Rupanya dah berjumpa jamu raya ada parti Tupperware boleh. Jamu raya kalau ada Tupperware nanti dekat sini. Jadi kita pun heran macam mana para Kristian ni boleh berani masuk ke kampung orang Islam ini memberi risalah rumah. Jadi kita tanya macam mana ini surau macam mana? Jadi Tok Sidang cakap kita ni bukan tak dapat surau, tapi dalam kampung kita ni ada pedagi-pedagi datang. Jadi kita kunci surau sepanjang hari tak? Sepanjang hari tak. Habis sembahyang jemaah tak ada? Tak ada. Barulah kita tahu apakah jenis balak yang turun kepada penduduk kampung ini bila tiada dikumandangkan azan di tempat mereka. Inilah balak kan? Balak ni, azan ini banyak umum maksudnya. Datangnya pendakwa Kristian menyampaikan agama Kristian, menyampaikan risalah Kristian dalam kampung Islam itu adalah salah satu balak yang turun kepada penduduk kampung tersebut. Sebab penduduk kampung tersebut sudah melupakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan surau pun kunci 24 jam tak buka. Jadi kita cakap lah, kalau macam inilah gaya dia Datuk, memang patut benar lah pendakwa Kristian masuk menyampaikan risalah Kristian ni sebab surau kita tutup.
berkunci 24 jam supaya dia maaf pun tak ada. Jangan cakap lah kuliah duha. Kuliah duha langsung tak ada lah kot. Kuliah maghrib pun tak ada. Supaya dia maaf pun tak ada pun. Surah kunci 24 jam. Bila surah kunci 24 jam, bila azan tidak berkumandang, maka pendakwah Kristian melihat ini satu kesempatan terbaik. Cuma kalau macam kita, ada berhenti masyarakat pendakwah Kristian mulai masuk ke tempat kita ni nak menyampaikan Islam. Tak ada. Sebab kalau apa-apa ni dalam Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tak boleh. Oh ini pasal Islam ni tak boleh. Ini kita bukan kita punya makan. Itu pun dalam keadaan macam tu pun dia berani lagi masuk. Dia berani lagi tarik orang-orang Islam yang lemah iman dia untuk bersama dengan mereka atas nama kasih sayang. Kasih sayang. Atas nama kasih sayang. Siat, ibu-ibu tunggal, bapak-bapak tunggal. Ya, tak ada duit nak raya. Kita bagi duit raya. Kita bawa dia, kita jamu dia buka puasa. Kalau tak ada buka puasa, kenapa jamu? Kenapa buat masih buka puasa di gereja? Ataupun masih buka puasa ni dibuat di pusat dakwah mereka? Kenapa tak buat di masjid? Kenapa tak buat di Dewan Orang Ramai? Sebab mereka ada agenda. Sebab mereka ada mudah beli sebalik ni mudah. Ini mudah matang. Ada agenda dia. Jadi kita kena faham dia. Kena faham betul ni. Sebab anak-anak kita yang remaja ni, mereka ni terdedah. Sebab itulah kita kena kalau boleh pertahankan azan. Pertahankan azan. Jangan sampai satu masa esok azan ni tidak boleh dikumandangkan terbuka. Tak boleh dikumandangkan azan terbuka ni bising ke keluar tidak. Macam berlaku di negeri jiran kita di sebelah utara. Tak boleh pasal Quran sebelum subuh. Ganggu orang tidak. Tapi masalahnya Tok Bilal kadang-kadang tak sorry. Tok Bilal pasal ayat Quran. Dia pasal volume sampai keluar equalizer tu keluar merah. Kan equalizer dia ada boleh hijau. Lepas tu kuning. Lepas tu oren. Lepas tu merah. Dia kalau hijau tu setri je. Dia punya suara tu sepoi-sepoi je. Ini tak dibuka. Ya Islam, kita ustaz pun buka betul lah. Buat tengah nak jalan, tengah nak melayar, kacau betul lah. Betul sendiri. Jadi kena cerdik ke kita ni? Kena cerdik. Sebenarnya orang Islam pegawai masjid dia kena cerdik. Dan pasal Quran boleh, tapi jangan pasal volume maksimum. Pasal sikit bagi kata orang. Jadi orang tahu, oh, tak lama lagi nak subuh ni ada sejam ni percepat. Kena apa, fast forward. Tak boleh bang, fast forward bang, pelan-pelan. Kalau bulan Ramadan tu cepat. Kan, dia lepas sahur awal lah, pukul 5. Itu kita baru makan 5.10. 5.10 ada lagi setengah jam dah subuh edan lagi. Bang pilih bang. Sejuk pula lain macam ya. Suara kita pun macam tahu-tahu. Dan lagi ya. Dia pun dengar pula buka Quran kuat lah. Allah. Abang pun bila tu dah masuk bilik dan kau nak kunci pintu buka balik. Abang. Dah subuh dah, dengar Quran kuat. You dah tinggalkan air juga. You boleh tak patut lagi TV. Tak patut lagi. Jadi itulah fenomena-fenomena. Jangan sampai azan ini jadi macam tu. Macam di negara jiran kita, azan itu diperdengarkan hanya di dalam masjid. Suara dalam, suara luar tak boleh. Sebab
pihak berkesempatan tidak membenarkan atas alasan mengganggu masyarakat setempat. Itu yang berlaku. Di Malaysia ni kita masih tak ada masalah azan. Azan lah. Macam masjid Kampung Balu. Walaupun klinik tu Cahaya Nur Alif, masjid Kampung Balu, yang tak tahu kat Ipoh masjid Kampung Balu. Klinik tu semua Cina tu. Tak ada orang Melayu pun. Tapi boleh azan berkumandang seperti mana biasa. Sebab negara kita negara Islam. Kalau kita mesti berumah dulu kat Singapura, apa takkan bolehnya. Dia kata kalau di situ tempat, kalau kata di kawasan orang Melayu pun, di Bedok ke, di Tampines ke, azan tetap tidak boleh dikumandangkan di luar daripada ini yang berlaku. Kita kena petangkan azan ni. Sebab Nabi kata azan ni, bila azan dikumandangkan di satu tempat, Allah Ta'ala akan memelihara penduduk kampung itu daripada azabnya, daripada balak, bencana je pada hari. Apa saja orang. Jadi kita kena fahamkan azab Allah ni banyak. Salah satunya macam saya cerita kat akak ni. Nasib baiklah suruh kita ni, baguslah suruh kita ni. Saya sebenarnya saya suka kalau suruh kita ni tinggal dalam sebagai masjid dan dipecahkan kawasan kita Bariah ni. Sebab kita dengan kapal Kapino pun tak dekat ada bagi saya. Tapi terpulanglah pada pihak sebab apa? Taman, tak taman, tak boleh dari sebab taman kampung boleh kan salah. Tapi kampung kan mana kampung pun Cina dan besok sekali. Tak tahu. Tak apalah, kita serah pada mereka lah. Kita lebih tahu kita pun tak nak kata kita berpandai-pandai. Tapi sebenarnya memang boleh buat. Tapi alhamdulillah semua kita ni berkumandangnya azan pada tiap-tiap waktu kawasan kita ni, insya-Allah. Kalau ada balak pun, kalau ada ribut pun ribut rumah. Ribut di rumah insya-Allah tidak akan berlaku. Jadi itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Telah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Buku surat 11. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qawmun nudiya fihi bil adzan sabahan illa kanu fi amadillah hatta yumsu, wa ayyuma qawmun nudiya fihi bil adzan masa'an illa kanu fi amadillah hatta yusbihu. Atau kama qala sallallahu Rasulullah SAW. Ya, telah bersabda Rasulullah SAW hukumnya, ya, mana-mana ayyuma, mana-mana kaum, mana-mana masyarakat dikumandangkan di kalangan mereka itu dengan azan pada waktu subuh, melainkan mereka berada dalam amanan Allah, dalam lindungan Allah, hatta sehingga mereka bertemu dengan waktu petang. Dan mana-mana kaum